Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadaratillah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi keizinan kepada kita untuk menyambung kembali kuliah bulanan di di Masjid Pinang Merah ini. Dan insya-Allah malam ini kita baca hadis yang keberapa? Ya. 35. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, hadis yang ke-35, 15 maksiat yang menurunkan bala. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza fa'alat ummati 15 khoslah halla bihal bala." Qila wa ma hiya ya Rasulullah? Qala idza kana al maghnamu duwala wal amanatu maghnama waz zakatu maghrama wa ata'a ar-rajulu zawjatahu wa aqqa ummahu wa barra sadiqahu wa jafa abahu wa irtafa'atil aswatu fil masajid wa kana za'imul qaum arzaluhum wa ukrima ar-rajulu makhafata syarrih wa syuribatil khumur wa lubisal harir wa tuqizatil qiyan wal ma'azib wa la'ana akhiru hadhihi al-ummah awwalaha falyartakibu 'inda zalik riha hamra aw khasfa aw maskha, rawahu Tirmizi. Artinya daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku telah membuat 15 perkara, maka bala pasti akan turun kepada mereka. Yang pertama, apabila harta negara hanya beredar pada orang-orang tertentu. Yang kedua, apabila amanah dijadikan suatu sumber keuntungan. Yang ketiga, zakat dijadikan hutang. Yang keempat, suami memperturutkan kehendak isteri. Yang kelima, anak derhaka terhadap ibunya. Keenam, sedangkan ia anak berbaik-baik dengan kawannya. Yang ketujuh, dan ia suka menjauhkan diri daripada ayahnya. Yang ke-8, suara sudah ditinggikan di dalam masjid. Yang ke-9, yang menjadi ketua satu kaum adalah orang yang terhina di antara mereka. Yang ke-10, seseorang yang dimuliakan kerana ditakuti kejahatannya. Ke-11, khamar yakni arak sudah diminum di merata tempat. Yang ke-12, kain sutra banyak dipakai oleh kaum lelaki. Ke-13, para artis-artis disanjung-sanjung. Ke-14, muzik banyak dimainkan. Yang ke-15, generasi akhir umat ini melaknat atau menyalahkan generasi pertama, yakni sahabat ataupun orang yang sezaman dengan mereka itu. Maka pada ketika itu hendaklah mereka menanti angin merah atau gempa bumi, ataupun mereka akan dirubah menjadi makhluk lain. Hadis riwayat Tirmizi. Dunia pada hari ini telah membuat segala apa yang telah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, cuma masih belum sampai ke peringkat akhir. Baik, satu hadis yang agak panjang yang memberitahu kepada kita bahawasanya akhir zaman akan berlaku perkara ni. Akhir zaman akan berlaku perkara ni, iaitulah 15 perkara yang telah kita dengar tadi. 15 perkara Nabi sebut dengan jelas, apabila umat aku telah melakukan 15 benda ni, halal bala, maknanya halal ataupun molek ataupun boleh dah
turun bala daripada pihak Allah Subhanahu wa taala. Bukan bala dengan makna ujian saja, tapi dengan makna benda yang tidak baik. Kerana diterjemahkan makna bala pada penghujung hadis, iaitulah dirubah rupa manusia, perangai berubah, ataupun dijadikan gempa, jadi gempa, dan diturunkan angin yang berwarna merah. Jadi bala di sini iaitu musibah yang sangat ditakuti oleh manusia. Jadi bila berbuat benda ni berlaku. Kalau tak buat lagi, tak berlaku, tak turun bala ni. Kerana Nabi kata iza fa'alatil ummah, apabila telah berbuat, bukan akan berbuat. Fa'alat ni fi'il madhi dah. Apabila telah melakukan, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat. Nampak? Apabila telah melakukan oleh umatku. Zaman Nabi tak buat lagi 15 perkara ni. Kalau kita tengok pada masa sekarang, 15 ni cukup lekat ada berlaku. Bahkan lebih pada 15. Nampak? Ni tujuan kita dengar hadis-hadis yang seperti ni, bukan dengar saja gitu. Oh, sungguhlah benarlah cakap Nabi. Memang Nabi benarlah. Bukan Nabi sembarangan, bukan mengaku Nabi saja, tapi memang Nabi yang benar. Dalil perkataan yang diberitahu oleh Nabi 1400 tahun dulu. 15 perkara ni ada berlaku. Yang pertama Nabi SAW sebut bila ditanya oleh Rasul, oleh para sahabat, Nabi kata iza kanal maghnam duala, apabila adalah harta negara, kekayaan negeri beredar pada beberapa kerak orang sahaja yang tertentu. Berlaku tak gila ni? Bahan jota-jota 3-14 ekor tu. Nampak? Kita suka sangat lah, boleh 30 riyal. Sekor sembang tak apa, 30 riyal boleh. Ni dia bahan apa? Berjota-jota. Haram pula tu. Kalau halal ala kulli hal haram. Baru 3 tahun jadi wakil rakyat, buat rumah 1.6 juta, 2.3 juta. Pak ni kata ada 4 juta. Kereta sampai 8 buah, 9 buah. Tiap-tiap seorang anak 2 buah kereta mewah. Musim 2-13 ekor ni. Nampak? Tak main tangan lain. Tangan buah-buah ni. Yang sebenarnya kekayaan negara wajib dibahagikan kepada segala rakyat dengan adil. Nampak? Biar sama rata. Ni adil dengan makna sama. Nampak? Kalau gaji tak sama. Gaji memang tak boleh sama. Umpamanya gaji Perdana Menteri 15,000. Gaji postman 500. Tak apa, awak tak panggil zalim gitu. Tetapi hak lain daripada gaji hak buat kerja ni, iaitu kekayaan negara, keuntungan minyak, keuntungan daripada macam-macam industri dan sebagainya, wajib dibahagi sama adil. Nampak? Rumah dia cerah berderang apa semua, api tak kena, telefon free, gas orang mari atas. Nampak? Serema free. Kita lambat sikit tak ada meta-meta. Nampak? Semua ni akan diadil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak terlepas pokok ni, tak terlepas. Sama ada kita suka atau tak suka, kita diam atau kita bertindak, golongan zalim pasti akan dicampak di dalam api neraka Allah. Mu raja, mu menteri, timbalan menteri, exco, ahli parlimen, wakil rakyat, timbalan wakil rakyat, naik exco, tak kira siapa-siapa. Melakukan kezaliman kepada rakyat, tangan dia akan diikat pada tengkok di padang mahsyar. Nampak? Boleh. Nabi kapal lama dah, tak berlaku lagi. Iza kanal maghnam duala, musim kat tula harta benda. Ni projek baru 1.2 bilion. Anak dara dia. Dah baru ni buat matang, pok dara. Dan ni AP buat masuk kereta juta-juta. Tu anak. Nampak? Dia tak ada, dia nama lain. Ni. Nampak?
Pusing kat tulis. Dia rasa dia terlepas lah. Dia rasa dia bebas. Dia rasa dia selamat dah. Nah, kat menalang dia tu ada di tangan Israel dah. Tunggu masa nak cabut nyawa. Kakak dengar lagi cakap mampu ke. Nah, kalau sempat bertaubat tak apa. Tapi bila bertaubat, kena kembalikan segala mazalim. Benda yang kita buat zalim pada rakyat, kena beri balik. Nah, kena beri balik. Pasal zalim dengan manusia, zalim dengan Allah Ta'ala, mudah tu hampun. Nah, zina dengan awet, masing-masing taubat belaka, selamat. Tuan terima taubat. Nah, rapah tanah orang seluk. Oh, Nabi kata dah kalau sejekat dibelit dengan 7 lapis bumi. Menggalah tuang tanah tu halal baru terlepas. Dah tak ada rapah sejekat. Tengah ekar, 2 ekar, bahang ke dia, tukar nama dan sebagainya. Inilah golongan-golongan yang tak beriman dengan azab api neraka. Kalau kita tanya, dia beriman pada mulut tetapi tidak pada hatinya. Tak takut sikit. Nah, ada yang Allah Ta'ala balas di dalam dunia ni ada. Dan ada yang Allah Ta'ala simpan balasannya di akhirat nanti. Golongan-golongan yang menyalahgunakan wang rakyat dan wang negara sesuka hati. Wang ema tak terlepas. Kalau terlepas dalam dunia, akhirat pasti kena. La'anallahu ala zalimin. Nabi kata laknat Allah atas segala orang yang zalim. Nampak? Elektrik free, air free, telefon free, internet free, beras, gula, minyak free belaka. Bahan pula berjuta-juta. Nah, kita mana ada free. Nah, berak 3%. Kena bayar. Nah, kecing suku 25 sen. Learning. Nah, kena ambil fikirlah benda-benda gini. Janganlah duk bawa khas diri saja. Nak kena ambil fikir. Pasal bila maknanya ada berlaku perkara yang Tuhan tak redha seperti ini, ni janji pula dengan turun bala. Dan turun bala bukan hak bahan fikir je. Dengan kita kena. Nampak? Bala yang pertama Nabi kata tu, rihan hamra'a. Nyakit ni rupanya dengan sebab 15 dosa ni. Angin yang berwarna merah. Nyakit ni ada kat sini. Tak ada. Angin ahmar ada. Ada lah. Angin merah ada. Awak tulis lah. Melayu panggil merah. Bahasa Arab ahmar. Rih makna angin, ahmar angin merah. Angin ahmar. Tak dia tengok orang kena. Orang putih panggil stroke. Stroke tu. Nyakit ni Nabi sebut lama dah. Nabi bercakap wahyu. Tapi bukan kena kepada orang yang berbuat maksiat saja, tak kira. Siapa yang kena angin ni mati sebelah tangan, sebelah tubuh pada ghalib. Nah, laki mati belah kanan, biasa orang mati belah kiri, sebelah tubuh. Balik kanan tak ada habis sebelah angin ahmar. Nak pegang cok tak boleh dah ni. Nak cok orang. Jadi kita wajib bertindak bukan kerana harta benda, kerana nak menegakkan keadilan. Orang kata dah biarlah dia bahang semua sekali secara lah. Akhirat kaki dia kena adil pula. Betul, akhirat dia akan diadili, tapi kita ni sebagai khalifah Allah di muka bumi mesti menegakkan keadilan. Mana kalau berlaku kezaliman, wajib menyatakan perkara yang sebenar. Bukan duk liang gitu. Nah, kena nyata. Orang nak ikut tak mau ikut, tu dia punya pasal. Tapi kena khabar kezaliman berlaku, penyelewengan berlaku, kena khabar. Dia tak mau dengar sudah. Dia tak mau dengar nasihat. Tak ada hal. Tapi kewajipan kita berkata-kata. Nah, yang keduanya Nabi SAW menyebut wal amanatu maghnama, dan amanah itu dijadikan sumber kekayaan.
Amanah tidak ditunaikan tanggungjawabnya, tetapi dijadikan sebagai punca mencari kekayaan. Kok mana maksudnya? Maksudnya pada zaman kita ni, Nabi kata kemungkaran yang keduanya, diterima satu-satu jawatan yang berat, seperti menjadi menteri besar, menjadi exco, wakil bagi rakyat, mana wakil yang akan mengadu segala nasib rakyat, tetapi tidak ditunaikan amanah dengan sebenar, dijadikan jawatan tersebut sebagai batu loncatan untuk mengauk kekayaan. Betul tak? Ini dosa yang kedua. Ini bukan politik ni, hadis Nabi. Tak percaya hadis ni, tak kira mu orang mana pun, tanah jarak mampu lagi. Betul tak? Dah tolak hadis. Tolak hadis habis cerita ya. Nah, tanah jarak beli sudah modek 3 kotak. Nah, dia gitu. Jawatan sebenarnya sebagai satu amanah. Bila amanah itu mesti kita kena tunai. Tak tunai amanah dia panggil pecah amanah. Pecah amanah bukan rasuah aja. Bukan maknanya rakyat beri dia duit untuk dijaga, dibahan duit itu bukan tu saja makna. Tu bukan tu saja pecah amanah. Tetapi amanah yang diguna tidak dijalankan sebagaimana sepatutnya. Nah, dan punca perkara ini berlaku daripada kesalahan kita sendiri. Apabila pihak-pihak berkuasa tidak menunaikan amanah dengan jawatan yang ada pada mereka. Sepatutnya mereka menggunakan jawatan sebagai pemimpin untuk menyelamatkan umat Islam, untuk membela umat Melayu, untuk menaikkan Melayu ni, orang Islam ni, mengatasi daripada segala kaum yang bukan Islam. Untuk memberi keadilan yang sungguh-sungguh kepada sekalian rakyat. Baru dia kata amanah. Nah, seorang sampai 5-16 jawatan. Nama atas orang pengurusi itu, pengurusi ini. Yang ambil atas nama pengurusi. Ada mesyuarat kali atau ada. Nah, daripada syarikat tu maknanya beri dia 1.5 juta setahun. Pasal dia pengurusi. Nah, dah buat kerja dia. Dah kalau 15 pengurusi, dah 30 juta setahun. Nah, kau kaya. Kekayaan itu pula digunakan untuk mengupah orang yang memang jenis cari pitih ni, untuk menakut-nakutkan orang yang menegakkan kebenaran. Kesalahan daripada pihak kita sendiri. Kerana kita memberi jawatan kepada orang yang tidak amanah. Kita telah menyerahkan suatu tugas kepada orang yang tidak layak. Kita sebenarnya yang mengundang bala daripada Allah. Betul tak? Seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Nabi, bila berlakunya kiamat?" Nabi tak layan. Sampai 3 kali bertanya, Nabi pun berpaling dan berkata, "Siapa yang tanya tadi tentang kiamat?" Dia kata, "Ana ya Rasulullah, aku yang tanya bila berlaku kiamat." Nampak? Nabi kata, "Idza duyi'atil amanah." Apabila disia-siakan amanah. Amanah itu sia-sia. Lagu mana amanah ini disia-siakan, jawatan-jawatan diberi kepada orang yang tidak menasabah langsung. Nampak? Nabi kata, "Idza wusidal amri ila ghairi ahliha fantazirus sa'ah." Apabila diberikan jawatan, dilantik orang-orang yang bukan ahli bagi sesuatu jawatan, maka tunggulah saat kehancuran langit dan bumi. Nah, rakyat yang melantik mereka, dak semayang, pengurusi masjid. Kaki karaoke, pengurusi masjid. Dak sabar sikit haram, muka uduh pada kolah. Perangai macam setan. Ni berlaku sungguh. Tipu orang, khianat, buat lari anak dara orang. Pengerusi masjid. Siapa yang latih? Bukan dia saja salah, yang tukang latih tu. Sebab tu tangan-tangan yang menaikkan orang-orang yang tidak mahu kepada Islam memerintah di negara, tangan itu akan diikat di hadapan Allah nanti. Ingat? Nampak?
Tangan akan mengaku di hadapan Allah, aku yang tukang pakoh golongan zalimin. Tangan akan mengaku. Nampak? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Surah Yasin. Dia baca sama malam Jumaat. Dah. Pada hari kiamat nanti kami akan tutup mulut-mulut manusia pembohong itu. Dan kami akan beri jadi tangan-tangan mereka itu dapat bercakap-cakap. Tangan kabur. Tangan kata saya pakar. Saya yang tukang beri undi kepada golongan yang tidak mahu melihat Islam bermartabat di dalam negara. Saya yang memberi undi pada golongan yang mempromosikan suatu akidah yang menyesatkan. Saya yang memberi undi kepada golongan yang sangat suka kepada hiburan-hiburan yang dilaknat oleh Allah dan Rasul. Sayalah yang memberi undi kepada pemerintah yang mempertahankan judi dan arak di dalam negara. Tangan mengaku. Tangan mengaku, eret dengan tuang-tuang, bubuh dalam api neraka Jahannam. Na'udzubillah. Tak kira haji, lebat, Tok Bilal, Tok Imam, Tok Siok, Ustaz, Tok Guru, Mufti, Kiai, nampak? Tokoh ma'ah hijrah, tak kira. Wala tarkanu ilal lazina zalamu fatamassakumun nar. Jangan sekali-kali kamu cenderung hati menjebelahi orang yang zalim, pasti kamu masuk dalam api neraka. Tak kira siapa-siapa. Queen Elizabeth ke, George Bush ke, tak ada kira. Tak. Mana orang beri kekuasaan, patut guna kekuasaan itu menyelamatkan ekonomi umat Melayu, tak? Menaikkan ekonomi bukan Islam. Khenyek orang Melayu pula, mampu hak negara Melayu pula, sama sendiri. Ini yang kata perosok agama, pengkhianat bangsa dulu, kini dan selamanya. Faham tak? Tak apa. Wazakatu maghrama, Nabi kata. Dan zakat itu jadi hutang. Maksudnya enggan membayar zakat. Walaupun dah tiba masanya, kata setengah ulama yang menafsirkan hadis ini. Dibuat macam hutang zakat. Payahnya hutang kan, payah. Nah, dia menyakit manusia ni. Dia kalau hutang sampai masa, walaupun dipitih ada, dia buat lambat bayar. Dalil kita sendiri. Nah, hutang orang ingat dah 20 riyal pinjam orang ni isi minyak. Jumpa dah minum air dengan tuang dia tu, tapi tak uji lagi, biarlah karang-karang. Padahal kalau kita jalan lagi, kalau bahan dia lagi balok mampu keras tengah tu, tak ada bayar sekarang. Tapi nyakit kita biar karang. Nampak? Bayar selalu sepatutnya. Nah, zakat gitu tak? Hutang Allah. Ni hutang manusia. Maka fadainullahi ahaqqu an yaqda. Hutang Allah terlebih mustahak untuk dibayarkan. Zakat jadi macam hutang. Nah, sayanglah kalau zakat fitrah kau tak sayang. RM5 suti kepala tak sayang. Setahun sekali ya, 3 beranak 15 riyal. Nampak? Kau tak sayang RM15. Tapi kalau zakat maknanya harta benda, orang sayang. 1 juta RM25,000. Betul tak? Sayang RM25,000. Ambil kacir. Nampak? 1 juta duit simpanan, RM25,000 zakat. Sebab tu orang rasa sayang. Nah, RM1,025, RM100,000, RM2,500, juta RM25,000. Zakat fitrah orang tak sayang. Mampik ayo. Mahal tak? Pasal kecil orang tak sayang lah, mahal sayang selalu. Nah, memang penyakit kita ni, kalau sikit kita tak sayang sekah tak? Macam Tok Imam buat pengumuman dalam masjid yang lepas pada kuliah kat gini, semua hadirin dikendaki menyumbang RM1 dalam tabung masjid Kampung Bina Merah ini, kerana hal-hal yang tertentu. Tak ada hal kita, tak ada hal. Tak. Tapi kalau makna tu imam buat pengumuman, semua hadirin pada malam ini tidak dibenarkan keluar, melainkan dimestikan menyumbang RM200. Tengok tengok rakyat repang ambil muka binatang pelik RM200 ya. Padahal RM1,000 lebih ada lampeng. Nah, memanglah bila sikit tak ada, bila banyak menyakit tadi.
Wa ata'a ar-rajulu zaujatahu. Yang keempatnya, maksiat kedarhakaan yang berlaku taat suami kepada isteri. Oh, ni pelik. Berlaku gila ni. Oh, amat. Nak, ada berlaku tak ni? Duk lelaki duk turut ke bini. Berlaku tak sini Pinang Merah? Ada berlaku? Tak ada. Ni ya semua ni. Tak ada buat ni. Tak ada orang berlakon lah. Takut duk turut belaka tak boleh. Kita ni ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah kata. Allah bukan gurau. Allah buat akta, menggazetkan satu akta dalam Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu dia memerintah akan isteri. Dia gitu. Tak boleh canggah dah akta tu. Kena ikut. Bukan menzalimi isteri tak, tapi dalam rumah tangga suami memimpin isteri. Dia ketua, walaupun gaji isteri lebih besar daripada dia. Umpamanya isteri dia gaji mana 10,000 sebulan. Kontraktor. Tu laki dia 400 je sebulan. Cari upung-upung. Jual ke orang lain. Umpamanya. Ataupun di pejabat, isteri dia lebih besar pakat. Di pejabat, maknanya pengarah. Tu laki dia office boy. Umpamanya dalam jabat tu, nikah pasal takat rasah itu. Umpamanya. Wajib juga isteri tu taat kepada suami dalam urusan rumah tangga. Wajib. Taat lagu mana? Taat kepada perintah yang tidak haram. Kalau hak haram, tak boleh taat. Haram kita taat. Suami kata, mai balik rumah mak aku raya ni. Kena balik. Yang kata, saya tak mau balik lah, tak raya. Saya tak suka ke mak awak. Saya tak balik. Awak balik seorang lah. Suami kata, mari ya balik. Tak boleh awak gitu. Tambah lah. Awak balik seorang. Suami pun balik seorang. Isteri itu derhaka pada suami. Tak diterima semayang, puasa, zakat dan sebagainya. Tuan tak terima. Siapa dia minta maaf kepada suami, baru suami maaf, diterima balik amalan. Jangan main. Sebab tu ramai orang perempuan masuk neraka dengan sebab suami. Dengan sebab nikah masuk neraka. Ramai. Nampak? Italaq tu lailatul usriya bi finnar. Aku melihat pada malam aku dimi'rajkan ke langit dalam neraka. Fara'aitu aksara ahliha an-nisa. Maka tiba-tiba aku tengok ramainya ahli neraka ni kaumku yang perempuan. Maka aku bertanya kepada Jibril alaihi salam, ya Jibril, kaifa zalika? Kenapa jadi yang demikian itu? Ramainya orang perempuan muslimat masuk neraka daripada umat aku, daripada hak laki-laki. Maka 4 sebab Jibril sebut. Yang pertama, wadzalika liqillati ta'atihinna lillah. Yang kedua, wali rasulihi. Mereka tidak taat kepada Allah dan Rasul. Yang ketiga, wakillati ta'atihinna li azwajihinna. Yang ketiga, kerana sedikit sangat daripada mereka itu yang taat kepada suami mereka itu. Maknanya tak taat ke suami, masuk neraka. Amalan tidak diterima, walaupun sah semayang comel dah, tak terima. Dia ada hukum ni masing-masing. Ni banyak section tu, section ni. Orang lelaki pula yang tak beri nafkah kepada isteri, Tuhan tak terima semayang. Faham? Tak beri nafkah kepada anak pakai tinggal bodoh gitu, tak terima kau ibadat. Tapi orang perempuan yang tak taat pada suami macam tadi, tak mau balik, tak mau ikut, maka hukumnya haram, berdosa besar dan tidak diterima amal ibadat. Dah kali 20 tahun dah derhaka kepada suami, besar ni dosa tengok. Besar pada Bukit Bau. Dah 20 tahun.
Sedangkan dengan satu dosa je Nabi sebut ada seorang yang telah dicampur ke dalam api neraka kerana tak dapat syafaat. Satu dosa dia buat, lebih daripada timbangan pahala, lebih dosa. Nah, dah ni 20 tahun 30 tahun neraka ke suami, batu ikut. Bila kita berkahwin dengan seorang lelaki, kita jadi isteri dia, ingat wajib kita kena taat segala perintah dia, mengatasi perintah ibu dan bapa dia. Bila kita duduk belum berkahwin, maka syurga orang perempuan tu bawah tapak kaki ibu. Dah bila berkahwin, bawah tapak kaki suami. Suami tidur dak marah ke dia tu, masuk neraka dah, kena laknat. Panggil dak mari pun kena laknat. Keluar daripada rumah, laki-laki dak izin, suami dak izin, kena laknat. Banyak kalau gitu dosa. Siapa suruh dak belajar? Nah, dah mana tahu gitu? Siapa suruh dak belajar? Yang nikah dulu belajar ke diam apa? Kerana kita mendulukan, tercari-cari sangat dengan ilmu dunia, hukum syarak kita kemudiankan. Silap kita. Nah, lepas tu bila banyak buat salah, nak marah ke hukum. Tak boleh itu. Nah, kalau kita nak ambil lesen, kita mengaji tak kitab dengan JPJ. Kan ada kitab JPJ keluar buku. Ada. Siapa yang nak ambil lesen kereta kena ngaji yang kitab ni. Depan ada gambar rimau. Faham tak? Peraturan undang-undang jalan raya dikeluarkan oleh, nampak? JPJ. Oh, ngaji ngapai? Ngapa? Oh, line 2 tak boleh potong, tutup mulut, tutup mata. Line 2 tak boleh potong. Buku tak? Betul. Lambat lagi biasa, 2 bulan lagi. Ngapa dah ni? Kita ni sungguh-sungguh benar. Line kuning tak boleh parking, jangkau mata tak boleh parking, buka betul. Buka sangat. Nah, maknanya hukum tu. Hukum tu. Ada halal haram situ, ada makruh. Line 2 haram potong, line kuning haram parking. Api merah wajib berhenti, kuning makruh jalan, hijau wajib jalan, biru tak ada. Ke tak betul? Maknanya kita belajar. Kerana dak lulu dak boleh lesen rohak kita, betul tak? Kenapa kita tak belajar peraturan undang-undang munakahat Islam? Tengok orang belaki nak belaki, tengok orang bini nak bini. Lepas tu melakukan bermacam-macam kesalahan dalam rumah tangga. Salah kita. Kena taat. Lagu mana maknanya Nabi kata jikalau mengalir darah dan nanah daripada atas kepala suami mengalir sampai ke kaki suami, maka dijilat nanah tersebut oleh isteri sampai licin, belum lagi menunaikan ketaatan yang sebenar hak suaminya. Berat. Nanah mengalir seluruh tubuh suami, isteri jilat dengan lidah dia, bukan jilat dengan siku. Licin maya dah bersih, belum lagi tunai hak suami. Lepas tu ramai masuk neraka. Nyelawang suaminya, jelong, mata-matanya tonyenya, jerkoh. Bang. Bang temang tu imang, jerkoh di bini. Kata apa tu imang tak acing tu bang? Demang. Jerkoh di bini dia malang. Bang, kita dengar duduk sebelah rumah dia. Tak. Nampak kan ni. Jangan taat. Bukan tak ikut segala kehendak dah. Maknanya yang menjadi kuasa betul, kuasa muktamad suami. Kalau suami gerak tengah malam, bangun mek. Lapar perut muat nasi goreng kau. Telah mata pukul 3:30 pagi, wajib kena bangun. Kena mayang nada, kena koyak bawang, kena ambil telur, kena nanak nasi, buat nasi goreng, wajib. Pasal suami telah mengeluarkan perintah. Ada tak Haji, suami bini kita bangun 3:30 nak turut gitu? Ada tak? Kalau orang rumah jauh. Nampak.
Dalam cerah menegang siang hari dak buat. Nah, dah tadi kita minum air, dah lepas makan nasi, dah pukul 3.30 nasi daga suruh buatkan lagi buat air mek. Ayo mau. Ngotok belakang sikit dah leh. Ha. Ada tak kata gitu? Ha. Ada mari tak rumah? Ada? Ha. Aku tak tahu pun bala. Nah. Ha. Tapi gitu Dia biar dengan muka manis dan sebagainya, walaupun salah suami kita pun, kita kena manis muka di hadapan suami. Walaupun salah suami betul kita. Haram buat muka masam melainkan 7 hari sebulan. Dalam sebulan boleh muka masam pada hari hari apa? Panggil? Hari? Seluruh macam pandang kuat kan? Hari apa? Hari datang bulan. Nya hari datang racing. Hari haid dia bolehlah masang. Pasal haid ni dia memberi efek kesan sampingan kepada wanita. Ada wanita yang jadi masam muka, nak ngeruk muka, nak jadi macam-macam pasal. Ada jenis apa benda ni bekok keting, ada jenis pening kepala, ada bila mari haid dia jadi macam kena demam, ada jenis mari batuk, macam-macam eseng. Ada jenis makan banyak, ada tu rugi tu. Bila haid makan banyak. Ada Jadi 7 hari dalam haid ni dia muka masa macam tu, tak apalah, pasal dia nyakit tu, sakut dia tu, sebab darah haid tu, tak apalah. Hari lain walaupun kita nak marah lagu mana pun kena senyum kepada suami. Nampak selama mana ada suami di rumah, melainkan di belakang suami boleh tak senyum, tak buka masam boleh. Suami duduk lambu, kita duduk dalam bilik, tak apalah awak gelebek nyeng pun. Berak suami masuk, wajib tukar segera muka kita. Nak biar jadi comel, daripada muka maybe jadi BN. Faham? Tadi sembang itu tak apalah, suami tak ada, ni suami balik dah, kena senyum. Nak kerana Nabi kata al-mar'atu salihatu iza ra'aitaha sarratka. Tu. Isteri yang solehah apabila kau pandang mukanya, maka dia menyukakan akan kamu. Dia menyukakan kita ni, makna dia muka dia senyum. Muka dia kita tengok tu nyandah dulu, tak yang kasih. Faham tak? Tu lah. Ada tak gitu muka di rumah? Muka di rumah kita ni, kalau kita makan nasi dah tengok muka dia jeluak. Dah bergelebek nyeh muka, khipuk lah macam-macam peseng. Nah, duduk di rumah tak mandi, busuk kohong, nak jalan baru pakai lawa-lawa, tidak kena. Macam mana kita nak suka tengok? Dia nak pergi tengok orang mati, nak pergi tengok orang sakit hospital, comel dengan baju kain batik Jawa. Nah, baju kebaya, baju kurung, lengan sulang dengan selendang pula ropo-ropo, rama 2 ekor tak ada nak pergi tengok orang sakit. Dengan kasut comel, lekuk tambah pakai. Duduk di rumah, nak kita tengok Allah luga. Dah lah make up, dak pakai apa, dak pakai. Nak tekok kelaring. Allahu Rabbi Ghafuran. Dah macam mana kita nak senyum? Kalau kita balik di rumah, kita tengok maknanya muka dia dengan tubuh badan dia dengan wangi serbuk, dengan pakaian yang paling cantik hak dia ada. Nah, belah daripada bawah sampai kat pinggang ni belah. Nah, baju hak bergelik-gelik, mulut dengan gicu, atas kening ni kelabu, bawah mata ni oren, atas pipi pink. Nah, suka. Atur pula bunga kemoja atas dahi ni berjujuk. Sembuh minyak wangi boleh 13 botol. Nah, baru kita tengok muka dia. Daya bola nasi kenyang tengok muka. Sungguh, tak percaya buat ke puan. Nah, ni daklah kembang gantung tiup angin. Nak menggak. Jadi jangan taat melampau-lampau sampai jadi lebih. Nah, sedikit taat. Kerana dia ni orang perempuan, Nabi khabar terang-terang, orang lain tak boleh nak sebut. Kerana ini tawakuf, terhenti atas nas dan wahyu. Nabi kata orang perempuan asal tulang yang belok. Kalau kita kuat sangat patah, kalau kita biarkan saja tak kata apa, makin bengkok. Maknanya kena pandai-pandai jaga. Jangan siapa kita ikut dia, dia kena ikut kita. Kita kata mari pergi masjid, mana ni ada kuliah, malah abang
Nak pegang boh dalam guni, buat mari masjid. Jangan lock juga naik muka gitu. Faham? Anak-anak gitu kau. Dia gitu. Apa bini kita kata dah kita nak pergi pasal minggu kan ini bang, hari ni nak beli apa malik, nak pakai ni baju dengan sekerat boleh tak? Daya pakai je kurung dah. Jangan beri. Kalau kita beri, haram. Kita nak gerak, kita memang beri. Sekali dua tak beri lagi. Kali ketiga boleh lah. Boleh lah Abang Haji acuk. Dia pun tetek kat kita, giah sekali. Tak apa. Jeng lalu. Boleh ada dengan pendek. Dia beli pasal minggu. Wa aqa ummahu, derhaka kepada ibunya. Wa barra sadiqahu, dan buat baik kepada kawan. Wa jafa abahu, dan keras kepada ayah. Tiga ni dia sekekek. Derhaka kepada ibu ni maknanya ibu dia ngaji. Macam ni dipanggil lebih kurang ni. Dipanggil mak dia 2-3 kali, mak dia tak dengar pekak ke ni? Dia kata ke mak dia. Nak, jangan kata gitu. Walaupun salah mak kita pun jangan kata uduh-uduh. Nak, dia tak mesti orang anak ni dibuat salah. Mak ni betul sama, ada kali ibu bapa salah. Nak, tak mesti orang tua tu dia betul lah ke. Tapi maknanya memang salah mak kita, memang tak patut dibuat kerja, memang jahat. Jangan hina, jangan jerakah. Tak suka nak buat kerana kita manusia. Dah mak ayah kita buat barang salah, kita tak suka kerana kita manusia. Tak ada salah, tapi jangan maki hamu, jangan apa semua. Nah, ada dah kita tak suka dah, kita tegar dah ke ayah kita, jangan dah. Tak baik ni. Nah, sokonglah Islam. Nak sokong hak teruk tu juga. Memang kita nak marah. Nah, memang kita sakit hati. Tapi dah kerana pakat mak, pakat ayah, nak menjebelahi orang zalim lagi umpamanya, jangan siapa kita maki hamu. Setakat tak suka dalam hati kerana Allah. Bila kerana Allah, kerana agama, tak apa kita tak suka pada seseorang walaupun ibu bapa kita sendiri. Faham? Tidak boleh kerana nafsu. Tapi janganlah bila ibu bapa dia buat barang yang salah pada agama, menghalalkan kita jerkah sepak dengan. Tak boleh pula. Dia ada perenggang dia. Dah. Ingatlah, kasih kerana Allah, benci kerana Allah, sayang kerana Allah, marah kerana Allah. Kita buat baik kepada orang kerana Allah, bunuh orang kerana Allah, Tuhan redha. Tu sahabat-sahabat tu bunuh sama sendiri. Di mana? Perang Badar. Betul tak? Ke sahabat dah bunuh orang? Dia bunuh. Bunuh tak? Ke main pedang plastik? Dia bunuh tu. Puak-puak musyrikin, anak beranak dia, tapi dia bunuh orang kerana Allah. Faham ni? Kerana perintah Allah, kerana mempertahankan agama Allah, walaupun dia ada beranak, walaupun pak saudara dia tikang, kerana pak saudara dia menentang Allah. Nah, bila siapa perintah perang. Nah, dengan ayah buat ada engendah, tapi baik dengan kawan-kawan. Ni penyakit orang-orang muda lah ni. Penyakit ni kita tengok anak-anak kita pula ni, dia ngikut kerana turun daripada kita. Kita itu masa cek-cek itu, mak ayah dah endah mana buat lebih kurang ni tak maknanya. Tapi kalau kawan rodong, suka ingat, maka turun ke anak kita pula ni. Kalau kawan-kawan dia ikut, kalau kita kata tak ikut. Ni penyakit. Jadi jangan nak salahkan anak saja. Sejarah kita turun ke mak kita, dia berjakit turun, ada silah dia. Hak kawan tak lihat kena pergi lah. Kalau hak mak ayah tak apa, tak pergi. Hak kawan kena pergi lah. Kalau hak jabat tak lihat kena pergi lah. Hak jabat ni kena pergi lah. Dah mak ayah dah boleh. Ayah kata mari sekian ribu lah, tak boleh ayah. Pasal saya dia jumpa ke kawan jabat. Besar kawan jabat lah pula daripada ayah dia. Nampak gua ni. Wartafa'atil aswatu fil masajid, dan tinggi suara di dalam masjid. Tinggi ke mana orang mengajar? Tak apa tu. Iaitu perkara-perkara yang tidak memberi kebaikan, ataupun bukan perkara-perkara kebajikan. Kalau kebajikan tak apa. Nak kuat dalam masjid pun ada kata tak boleh ceramah dalam masjid. Pasal apa Nabi kata tak boleh akak suara dalam masjid? Sedap gamuk tafsir.
Yang tak boleh ni perkataan-perkataan yang tidak ada kena-mengena dalam islahkan masyarakat. Perkataan-perkataan bukan memberi tazkirah peringatan manusia kepada akhirat. Yang bukan perkataan-perkataan agama, jual beli dalam masjid, tepik nolong dalam masjid, bersembang siapa tinggi sangat suara. Dia boleh kita bercakap perkara dunia dalam masjid. Hadis yang katanya tak boleh bercakap perkara dunia dalam masjid itu hadis maudhu', bukan hadis rekaan orang saja. Tapi ulama walaupun hadis itu maudhu', mereka memperingatkan kepada kita, kalau kita nak cakap perkara dunia tak haram dalam masjid, tapi perlahan, jangan akak suara, kerana meninggikan suara ni baru ada hadis yang sahih. Dalil di antaranya hadis ni. Tinggi suara maksudnya perkataan-perkataan yang bukan tujuan dibina masjid untuk perkataan itu. Adapun maknanya orang ngajar, orang semayang, ngaji Quran, orang berzikir, memang orang tujuan buat surat masjid untuk perkara tersebut. Sebab itulah kalau orang cari barang pun, barang dia hilang, jangan tepik dalam masjid. Tanya orang sahaja. Ada nampak tak cermin mata saya tadi? Tinggal kat mana? Jangan kuat, cermin mata ku kat mana? Dalam masjid, jangan gitu. Istimewa pula maknanya dalam keadaan orang sedang sembahyang. Maka kait daripada itu, larat pada budak-budak kecil yang jenis buat bising dalam masjid, jangan bawa. Jangan bawa. Kalau bawa, kita jaga jangan beri bising. Bising sikit-sikit, tak melampau, golik dah budak-budak, tak usah kata apa tu. Nak suruh senyak sungguh dari awal pakai kaki dia mari. Tak ada budak-budak ni, budak-budak bisu hari sebah. Dia mesti ada juga cakap kokek-kokek sikit belakang. Hak tu biasa. Faham? Hak jenis ngacap tu ni jangan bawa. Kalau nak bawa, berkah. Faham? Wa kana zaimul qaum arzalahum wallahu a'lam. Kita berhenti kat tu. Ada masa 25 minit untuk 20 minit lagi untuk jawab soalan. Boleh sejam lah. Baik, soalan yang pertama, apakah batal air sembahyang kita jika bersentuh dengan anak lelaki yang belum berkhatan? Yang kedua, apakah hukumnya sebuah syarikat Melayu Islam memberikan kontrak atau kerja pada syarikat bukan Islam, sedangkan syarikat Melayu Islam masih layak untuk kerja tersebut? Soalan seterusnya, seorang ustaz yang mengajar kaum wanita di kampung saya mengatakan bahawa bersalaman laki-laki dan perempuan adalah haram, tetapi jika dengan orang yang dihormati seperti Pak Lah Badawi ianya harus. Betul ke gua ni? Pondok ni. Serta yang kedua, setahu saya insurans konvensional telah difatwakan oleh Majlis Fatwa pada tahun 1973. Bagaimana kedudukan insurans yang diambil pihak majikan terhadap pekerjanya? Kalau berlaku kemalangan, biasanya mangsa menuntut ganti rugi terhadap syarikat insurans. Si penyebab, kadang-kadang kita dah tahu sama ada insurans kita dah tahu sama ada insurans itu konvensional atau tidak. Orang kampungnya. Soalan seterusnya, apakah pandangan Ustaz tentang gerakan yang menggelarkan diri mereka Salafi yang mengakui sebagai ahli sunnah yang sebenar? Yang kedua, apakah itu wahdatul wujud? Apakah ianya selari dengan fahaman mazhab-mazhab ahli sunnah wal jamaah? Yang kedua, apakah hukum solat dengan menggunakan pakaian yang dikenakan wangian yang mengandungi alkohol? Bagaimana pula jika arak itu sendiri yang terkena pakaian dan dibawa untuk bersolat? Soalan terakhirnya, soalan pertama, satu jawatan kuasa masjid telah membuat kutipan derma sumbangan daripada orang ramai bagi mengadakan tahlil perdana. Apakah hukum perbuatan tersebut? Soalan yang kedua, hukum orang Islam memberi penghormatan terakhir kepada orang kafir yang mati. Baru-baru ini Raja Judi Malaysia Tan Sri Lim Goh Tong telah mati. Umum mengetahui bahawa Perdana Menteri dan Timbalan telah hadir menziarahi mayat mendiang untuk memberi penghormatan terakhir. Apakah hukum perbuatan tersebut? Orang pakar. Baik. Soalan yang pertama tadi, apakah batal air sembahyang kita jikalau bersentuh dengan anak lelaki yang belum berkhatan? Baik.
Ditanya air semayang dia setuh dengan anak laki-laki yang belum berkhatam, maknanya dia orang puang lah. Ditanya lagu ni tak, mak lah ni. Dia tanya dia ni ibu, apa hukumnya dia setuh dengan anak hak laki-laki dia hak tak sunat lagi, tak masuk jawi lagi. Ni mungkin masalah wudu. Jadi wuduknya ibu menyentuh dengan anak laki-laki tak batal. Yang kata batal persentuhan ini orang yang ajnabi. Kalau laki-laki menyentuh perempuan yang ajnabiyah, yang asing. Kalau perempuan dia menyentuh laki-laki yang ajnabi. Apa makna ajnabi? Nampak? Mereka yang bukan mahram. Mahram tu apa dia? Mereka yang haram kita bernikah dengan dia, sama ada keturunan ataupun susuan ataupun menantu ataupun mertua. Faham? 3 golongan. Jadi faham? Anak adalah mahram kita. Bila anak mahram, setuh tak batal, walaupun tak masuk jawi lagi. Tak batal wuduk. Air semayang tak batal. Anak kita sendiri. Anak kita sendiri tak berkhatang lagi, kita mak setuh dengan anak kita sendiri, takkan batal wuduk. Faham tak? Kita orang laki-laki setuh dengan anak dara kita, batal tak wuduk? Tak batal. Yang batal mak dengan anak ni menyentuh kemaluan, baru batal. Faham tak? Dia setuh kemaluan anak dia, atau anak setuh kemaluan pok. Kau pandai lah guna-guna pun. Setuh bukan masih setuh tangan, jirik ke lagi kira. Tak? Pok tidur atas lambu, anak tengah malam tu pergi jirik. Selok pok. Tak? Setuh juga. Suka pula dah. Setuh kemaluan baru batal. Anak beranak ni. Man masa zakarahu falyatawadda. Nabi kata barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia mengambil wuduk. Dalam hadis yang lain, ayyuman mar'atin masat farjaha faltatawadda. Mana-mana perempuan yang menyentuh kemaluannya, paraknya, hendaklah dia mengambil wuduk. Jadi hak ni bukan setuh kemaluan, setuh anak. Anak kita dah sunat lagi. Kalau dengan anak laki-laki orang lain, tak apa kata soalan ni. Setuh dengan anak laki-laki orang lain yang tak masuk jawi lagi, jawapannya tengok dulu soalan ni. Kalau anak orang lain tu, anak laki-laki kita setuh, kita orang puang. Anak laki-laki tu, budak laki-laki tu umur 4 tahun, tak sunat lagi, tak batal air semayang. Tapi kalau kita setuh dengan budak laki-laki yang tak sunat lagi tapi umur 19, batal. Faham tak? Jadi apakah hukumnya? Soalan yang kedua, sebuah syarikat Melayu Islam memberi kontrak atau kerja pada syarikat bukan Islam, sedangkan syarikat Melayu Islam masih layak untuk kerja tersebut. Dulu kan orang yang beragama Islam lebih afdal. Nampak? Daripada beri kepada kafir zimmi. Adapun kafir harbi haram diberi kemudahan. Tak boleh, kerana harbi maknanya wajib kita lawan, tentang wajib perang. Harbi bermakna daripada kalimah harbun, makna perang. Nampak? Nak kenal kafir harbi, dia menyertai politik untuk mendapat kuasa. Tu harbi tu dalam sebuah negeri Islam, tu harbi. Jadi hukumnya haram kalau kafir itu kafir harbi, dan afdal didulukan tidak haram kalau kafir itu zimmi. Tapi afdal didulukan orang yang beragama Islam. Dalam kes ini dia tak sama macam zakat, dia sama macam memberi hadiah. Macam beri hadiah. Kalau zakat tak boleh, hadiah, sedekah afdal dulu hak Islam dulu. Boleh sedekah ke orang kafir, boleh pahala kerana dia miskin, kerana dia susah. Sedekah ke orang kafir boleh pahala, tapi tak menyamai pahala sedekah pada orang Islam yang susah. Maka samalah sedekah dan hadiah ini memberi kontrak, nampak, kepada orang yang kontrak syarikat yang bukan Islam. Kalau syarikat itu kafir zimmi, maka makruh. Kalau syarikat itu kafir harbi, maka haram, berdosa besar. Nampak? Apakah pandangan tentang gerakan yang mengeluarkan diri mereka salafi, yang mengaku sebagai ahli sunnah yang sebenar? Ni sekarang ni memanglah banyak sangatlah perkara-perkara yang berkait dengan salafi ni.
Satu kumpulan, satu golongan, satu puak yang mengaku mereka inilah sebagai golongan salaf yang memperjuangkan sunnah yang sebenar. Sekarang ini timbul banyak dah. Kemudian mempertikaikan pula ulama-ulama mujtahid. Nampak? Mempertikaikan ulama-ulama mujtahid. Telah dijawab dengan panjang lebar oleh ulama-ulama yang muktabar di dalam kitab-kitab yang mereka karang. Banyak dah masalah mengaku salafi ini. Di antaranya Dr. Said Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar di Syria. Nampak? Dia ada laman web dia, kita boleh pergi albuti.com. Dia akan jawab, dia terang masalah salafi yang sebenar ni lagu mana. Salafi yang mengaku sebagai salafi kemudian memperkecilkan pula ulama-ulama mazhab, ini bukan salafi, tapi ini orang yang mutasallif, orang yang berlakon saja sebagai salafi, mengaku sebagai salafi, bukannya perjuangkan sunnah tetapi mengarahkan kepada kepunahan masyarakat Islam itu sendiri. Di antaranya kita nak kenal salafi yang sesat, yang karut ini, dia kata jangan ikut ulama mazhab, ikut Nabi. Ini golongan-golongan yang memang sesat. Sebab kalau kita tengok apapah maksud mazhab itu sendiri, maka perkataan mereka jangan ikut mazhab terang-terang salah dengan fakta yang sebenar, dengan wakil yang berlaku. Kerana mazhab bukan makna pandangan ulama sesuka hati, tetapi adalah dengan sebab ijtihad yang telah disuruh oleh Nabi sendiri. Nampak? Jadi jangan kita terpedaya dengan golongan-golongan ini. Sekarang ada seorang mufti muda yang duduk sebut sama dia lah golongan salaf, dia golongan salah. Tetapi mendiamkan perkara-perkara yang haram dengan ijma' ulama, mempertikaikan, menimbulkan, memperbesarkan masalah-masalah yang khilafiyah. Bid'ah dalalah dia kata haram, tak boleh kata sadaqallahul azim kalau habis baca Quran, kerana tak ada nah dalam hadis. Ni boleh kenal, ni golongan sesat ni. Nampak? Ketua dia kepala pengak sekarang ni seorang doktor lulusan UIA je. Dia mempertikaikan ulama-ulama seperti Ibnu Hajar, Syekh Ramli dan Imam Nawawi. Kemudian mengatakan tok guru kalau berasal daripada pondok, dah apa sihat otak dia. Kerana tok guru pondok ni asal daripada sekolah, di sekolah jahat, mak dia atas pondok, lepas tu jadi tok guru sakit. Nampak? Jadi orang ni tak perlu kita hormat. Kerana apa? Mencela ulama-ulama yang telah menghambakan diri dan menghabiskan harta benda untuk kebaikan masyarakat. Naik dia sekor ni boleh 8,000 sebulan, memperkecilkan ulama dan kata kitab-kitab pondok molek bakar saja. Ini golongan salah, golongan salafi. Dulu masa kita jahil, kita terpedaya juga memang pergi ikut mazhab, ikut Nabi. Pasal kita jahil, mengaji, baca, dengar kalam ulama. Nampak? Betul lah ulama-ulama ni tak boleh nak ikut Nabi, kena ikut mazhab dalam masalah yang ada kena ijtihad. Kerana tak ada sebut nas, dah tak ada sebut nas, nak ikut guna Nabi khabar sama dah kan. Ni mainan dia. Dia selik talqin, baca yasin malam jemaah, masalah salawat di celah-celah tarawih. Nampak? Kalau kita tengok benda ulama-ulama yang ikhlas menyampaikan agama, mereka tidak mempertikai pun masalah khilafiyah ni. Yang betul-betul muktabar, tak ada benda lagu ni. Umpamanya Syekh Ali Jadul Haq, bekas Syekhul Al-Azhar, seorang imam yang diakui oleh dunia ulama-ulama yang telah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Dia di Syekhul Azhar, mana ketua ulama Universiti Al-Azhar besar sekali. Al-Azhar bila jadi ketua ulama, seolah-olah dia adalah ketua ulama dunia. Kerana ulama-ulama besar Al-Azhar ni dirajak oleh ulama-ulama lain. Bila ditanya pada masalah-masalah seperti kunut, masalah Sayyidina, masalah baca Quran, hadiah pada orang mati, almarhum Syekh Ali Jadul Haq yang begitu hebat menjawab dengan ilmiah. Hak khilaf dia rakyat khilaf. Hak boleh dia kata boleh. Hak ijma' dia kata ijma'. Ini dah mempertikaikan khilaf-khilaf ulama, nak suruh ikut dia seorang. Ini salafi apa? Nampak? Salafi itu sendiri adalah bid'ah. Kerana membangsakan masyarakat manusia Islam hari ini dengan salafi ataupun khalafi. Sama saja orang yang betul ahli sunnah wal jamaah. Siapa tak kira, man ana alaihi wa ashabi, siapa ikut Nabi dan sahabat-sahabat aku. Nampak? Sahabat berlaku khilaf. Dah sahabat sesat. Sahabat khilaf.
Kita tak berti bahasa, kita tak ngaji. Saya baca kitab Majmu' Imam Nawawi, ada menyebut khilaf yang berlaku di kalangan sahabat. Ada yang sampai 5 kaul, ada yang 3 kaul perbezaan di kalangan pendapat. Dah bodoh. Sahabat ada apa pula khilaf? Kita ingat mazhab ni mazhab 4 saja. Dia ada mazhab lama, mazhab Aisyah, mazhab Abu Hurairah, mazhab Ibnu Mas'ud, mazhab Ibnu Umar. Banyak. Mana mazhab ni pendapat-pendapat. Dah sesat Ibnu Umar, Siti Aisyah. Nampak? Faham baik, mazhab bukan mazhab 4 saja. Mazhab ni mazhaba ilaihil imam. Apa yang pendapat yang disukai oleh imam kepada arah perkara ni dibuat. Itu mazhab. Nah, kalau kita tengok kitab Syarhus Sunnah Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah taala, pada satu-satu hadis ataupun ayat, buat mari hadis, buat mari ayat, pada satu hukum, lepas tu menyatakan khilaf di kalangan sahabat. Mana sahabat berlaku khilaf? Sebab apa? Nabi telah wafat. Nabi tak boleh menjelaskan hukum kerana Nabi tak ada. Bila tak ada, sahabat yang pandai fiqh beristihad. Kadang-kadang berlaku 4 kaum sahabat. Nah, jadi pendapat mazhab Imam Malik, Hanafi, Syafi'i, Maliki sebenarnya bukan mazhab pendapat dia. Kalau kita tengok, nah, dalil masing-masing, Imam Syafi'i kata kerana aku lebih cenderung pada pendapat Sayyidina Umar. Hani kata aku cenderung pada pendapat Abu Hurairah. Tengok. Tapi kita jahil tak tahu benda, pakai dengar gitu saja. Nah, sejarah berlakunya mazhab kan daripada zaman sahabat. Nah. Jadi jangan kita terpedaya dengan kata-kata mani golongan salafi ini semua karut berlaku. Nah, semua orang ulama-ulama tak ada pun nak bawa kita kepada jalan yang sesat. Semua nak menjuruskan kita kepada kebenaran belaka dengan ijtihad masing-masing. Nah, nak dia mengaku dia sebagai ahli sunnah, dia puak salafi. Dah orang ni mu dulu pakai serban, lain ni pakai sokok tinggi. Sunnah ke tak? Dulu mu pakai jubah, sekarang pakai kok, pakai tas. Ketua salafi Malaysia. Nah, mana mu kena beli? Salafi apa mu? Salapung. Nah, orang daripada pakai kok, pakai jubah. Daripada baju Melayu, pakai gamis. Daripada pala dogo, pakai piah. Nah, baru betul salafi menghidupkan sunnah. Ni nak buat gagasan sunnah pula. Nah, waktu bik ni haram kita sebut selawat masa antara tarawih kan? Haram. Dah tu suruh heboh, jom heboh di Perlis, 15,000 orang berjoget. Senyap sunyi mu. Nah, sesat tak ada sesat mufti ni? Dah? Aku dah kata, mu kata. Apakah itu wahdatul wujud? Apakah ia selari dengan fahaman mazhab-mazhab Ahlussunnah wal Jamaah? Jadi kita jawab sama-sama dah. Ini masalah hak lama mutaqaddimin. Dah, jadi yang kita tahunya daripada perkataan ulama-ulama, di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan bahawasanya jangan dah kita duduk cenderung pada fahaman wahdatul wujud ni. Nampak? Jangan. Memang kita ni hak kemudian tidak arif. Nah, memang orang yang mengeluarkan pendapat wahdatul wujud ni, kita tak boleh tanding kehebatan dia. Tetapi kita dengar perkataan ulama-ulama yang ramai di dalam dunia ini, dulu sampai sekarang, mereka ini memberi peringatan kepada kita supaya jangan kita mengikut faham wahdatul wujud ni. Nah, sampai serema tu Tuhan belaka betul dah pada hakikat, tapi jangan sampai kita buat cakap. Nah, bawa bank ni bukan aku ni, Tuhan ni bawa bank ni. Wahdatul wujud ni. Zaman ni banyak tu. Walaupun kata takdir, kata faham itu benarlah al-halat. Nah, umpamanya di dalam keadaan tak sedar, tapi dia zauqiyah. Dalam keadaan tak sedar. Nah, kita dah nak tiru-tiru, dah dengan tiru. Benda orang zauq, orang sopi ni yang orang asyik dengan Tuhan, katakanlah kali tiru, kali reka-reka gitu. Kita cak ayang. Biasa sudah lah. Ni nak cakap ni bukan. Dia ada dia cakap. Mengaji ilmu tinggi, dia kata dia hebat. Kita kelas rendah ni ngaji kapung ni, ngaji surah. Dia tinggi tengah malang, kelas 1 ke 2. Tok guru lo lalang je kan. Faham tak? Keluar pendek. Dalam teruklah kocek tok guru. Dia kata dia ada semayang mana? Semayang niat. Dipanggil solat daim. Nampak? Tuhan belaka ni. Dah ni bawa kerempet. Ni Tuhan ni.
Akhirnya takut jadi kafir wal-iyazabillah. Pasal tebing. Banyak lagi benda yang kita tak reti. Banyak benda lagi. Kayak mak ayah kita mati lah tak reti nak buat benda. Hak tu tak mengaji lagi. Tajhirul mayit, nak mempersediakan mayat, nak bagi kubur. Cara mandi, cara kapang, cara semayang, cara tanang. Betul waktu dulu. Solat pakaian yang digunakan yang kenakan wangian yang mengandungnya alkohol. Bagaimana pula jika arak itu sendiri yang terkena pakaian dan dibawa untuk bersolat? Banyak kali dah sebut masalah alkohol. Masalah alkohol ini berlaku khilaf. Dua pendapat yang masyhur. Satu pendapat mengatakan najis yang tidak dimaaf. Satu pendapat mengatakan najis yang dimaaf kerana sedikit sangat alkohol. 3%, 2%, 0.8% dan seumpamanya. Najis tak daripada arak tetapi sedikit sangat tak dimaaf. Pendapat yang pertama tadi tak yang lebih waras, kalau ada alkohol sedikit pun tak maaf kerana ada lagi pilihan bagi kita yang tidak ada alkohol. Kenapa dia sengaja ambil yang ada najis? Maka tidak dimaaf. Baiklah, siapa yang nak pakai, nak taklid pendapat yang mengatakan maaf, sahlah ibadat dia. Siapa yang nak taklid pada pendapat yang warak, dia lebih cermat dalam beragama. Sebaik-baiknya kita solat ni janganlah pakai benda yang dipertikaikan tentang kesucian kita. Jadi yang terbaik tak usah pakailah yang ada alkohol, beli yang tak ada alkohol. Umpamanya kerana kita ada pilihan sekarang. Kemudian arak itu sendiri, arak ni sedikit kena pada baju kita, jikalau nampak pada penglihatan mata wajib kena basuh. Nampak? Bukan kira besar kuku. Hak besar kuku tu benda yang biasa rutin dengan kita. Umpamanya darah kita lalu kat dapur, bini kita takir kepala ikan air ngecik sikit, darah ikan sedikit. Nampak? Maka dimaaf. Benda kita payah nak jaga. Kena sedikit tahi cicak, dimaaf. Kena sedikit daripada air kecil, kabur air kecil, dimaaf. Burung terbang atas kepala dah nak elok dah kena di baju sikit, tahi, dimaaf. Nampak? Tapi kalau maknanya arak, bukan kita duduk kat arak, bukan kita kerja kilang arak, maka dia kena sampai kepada had tak nampak oleh mata yang mu'tadil, mata yang biasa, dimaaf. Tengok nampak dah maaf, arak setitik. Tapi kalau darah kita sendiri, kita sengeleng, kita buat dalam sembahyang, besar kuku maaf, banyak tak maaf. Umpamanya kita sembahyang, Tok Imam baca panjang sangat, Tok Bilal dah ralik tunggu lambat sangat, pecek dia awak Tok Bilal. Rakaat kedua, faham tak? Tu bit neleh sikit dia awak. Dimaaf kerana sedikit. Kalau banyak siapa neleh, batal sembahyang kerana banyak, pasal sengaja pecek. Dia gitu. Maka arak ni bukan benda yang rutin berkeliaran bersama-sama kita, benda jauh. Jadi mudah kita jaga. Bila mudah kita jaga, walaupun sedikit, tidak dimaaf. Yang kita payah nak jaga kena di tubuh kita sama. Air kecil cicak, air kecil tai tiku macam-macam, sedikit dimaaf. Jawatan kuasa masjid kutipan sumbangan untuk buat mengadakan tahlil perdana. Apa hukum perbuatan tersebut? Tujuan buat tahlil, dia nak buat tahlil tu nak buat jamu lah. Dia nak baca Quran, nak baca Yasin dan sebagainya, nak buat jamuan sikit. Nak buat jamuan tu dia kutip derma, haruslah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Harus kita kutip nak buat derma. Walaupun perkara ni dah asalnya adalah bid'ah, tapi diharuskan. Macam kita kutip derma sumbangan untuk buat majlis apa benda ni, Maulidur Rasul, bid'ah kata ulama-ulama. Tetapi bila kita kerjakan perkara ini adalah kebajikan, boleh pahala. Kerana sambutan Maulidur Rasul dia adalah bid'ah, tapi bid'ah yang diharuskan, tak ada salah. Syekh Ahmad Syarbasi rahimahullah taala, Dr. Ahmad Syarbasi sebut dalam kitab ya As'alunaka Fiddin, satu majlis yang tidak dianjurkan pada zaman Nabi bila kita buat bid'ah. Tapi adakah munkarah ataupun jaizah? Bid'ah itu tengok kenapa kita buat tu, kita buat majlis baca Quran dan sebagainya, maka bid'ah itu tidaklah bid'ah yang syar'iyyah. Hanya pada lugah saja dibenarkan kita kutip derma untuk buat majlis baca ayat-ayat Quran sampai ramai-ramai berdoa untuk orang-orang yang telah meninggalkan kita. Ini dibenarkan oleh syarak. Soalan kedua, orang Islam memberi penghormatan terakhir kepada orang kafir yang telah mati. Dia gini. Boleh kita menghadiri kematian orang-orang kafir, boleh. Kerana Nabi sendiri pernah beri takziah kepada orang-orang kafir yang meninggal dunia. Boleh. Boleh.
tetapi jangan sampai memberikan fitnah. Jangan sampai beri fitnah. Adapun pemimpin negara menghadiri, maknanya kematian pemimpin negara yang lain yang bukan Islam dibenarkan oleh syarak. Mereka ada beberapa apa benda ni hukum yang berbeza daripada orang yang dipimpin. Dia tak sama. Pemimpin dia lain sikit, raja, perdana menteri, menteri besar dia lain sikit. Tak setuju masalah politik tu bab lain ni fiqh. Jadi ada tak sama. Macam pemimpin raja negeri Terengganu, dia yang paling berkuasa. Siapa sekarang paling berkuasa dalam negeri Terengganu? Datuk Seri Haji Baba? Haji apa? Haji Dollah Terengganu ni Haji Idris lah. Ayah ye. Maka Idris Yusof ni kalau mengikut kitab-kitab fiqh, dia boleh akad nikah daripada besuk sampai ke mamang. Orang lain tak boleh. Benda ni ditetapkan oleh ulama dah. Lepas tu benda ni kita kena faham baik. Dia ada keistimewaan pemimpin, dia ada. Bak tolak hudud tu bak lain tu. Nampak tak? Nak khabar asal hukum pemimpin. Dia boleh jadi imam dalam rumah siapa yang dia pergi. Asal kalau kita buat majlis semayang ajak di rumah, tuan punya rumah afdal jadi imam. Faham? Tapi kalau ada ayah dia afdal, dia besar kali. Begitu juga menghadiri kepada tempat-tempat orang kafir, dibenarkan kepada pemimpin-pemimpin Islam, dibenarkan kerana orang kafir itu adalah rakyat dia juga, tetapi kena jaga daripada fitnah. Ini bukan pemimpin apa, tauke judi tak boleh. Yang boleh pemimpin-pemimpin sahaja di kalangan wakil pemimpin kaum orang kafir. Ini bukan pemimpin, dia tauke judi, tak boleh hadir. Bahkan menunjukkan sikap tidak suka kepada orang yang seperti ini sepatutnya. Kerana Nabi sendiri tak mau hadir semayang mayat pada orang Islam yang mati, tetapi ada berhutang kepada kawan dia. Nabi tak semayang mayat. Apatah lagi kalau memang toke judi yang telah merosakkan jutaan keluarga di Malaysia ini dengan sebab bankrupt, main judi dan sebagainya, baloh dan sebagainya. Jadi kena jaga. Ada hukum yang boleh bagi pemimpin, ada yang tidak boleh. Dan 2 minit ni. Seorang ustaz yang mengajar kaum wanita kampung saya mengatakan bahawa bersalaman antara laki-laki dan perempuan adalah haram. Tapi jika dengan orang yang dihormati seperti Perdana Menteri, Pak Lah Badawi, ianya harus betul ke? Ni karuk je ustaz ni. Ni ustaz Hadari ni. Ayah nak sebut lah ni. Orang dia ni tadi kita cover hukum pemimpin dah. Dia bukan serema, dia ada rukhsah. Dalilnya Nabi SAW sendiri tidak menjamah mana-mana tangan perempuan. Walaupun perkara pada peristiwa yang sangat penting dalam satu bai'ah. Nampak? Perjanjian. Bai'ah ni buat satu bai'ah kubra, satu perjanjian taat setia daripada umat Islam kepada perjuangan Rasulullah. Nampak? Jabat salam belaka Nabi dengan tiap-tiap seorang Islam pada masa Nabi. Maknanya sekarang semua mengaku akan memberi pertolongan, kesetiaan kepada Allah dan Rasul, sanggup menggadaikan nyawa dalam itu benda, itu panggil bai'ah. Besarlah perkara ni dalam sejarah Islam. Maka tiba giliran muslimat, orang perempuan nak bai'ah, nak jabat salam, Nabi tak Allah tangan. Nabi kata cukup dengan perkataan. Dan Siti Aisyah bersumpah belum pernah mana-mana lagi Nabi menyentuh mana-mana tangan perempuan. Jadi ini kepimpinan melalui teladan. Ini pemimpin yang paling besar, yang paling agung. Maka kita kena ikutlah. Kalau kita ni pemimpin, kita kena ikut contoh yang terbaik yang ditunjukkan oleh Nabi. Laqad kana lakum Rasulullah uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu, untuk kamu ikut sebagai contoh yang terbaik, ia adalah yang dilakukan pada Nabi, oleh Nabi SAW. Dia tak jamah orang puan. Sebab itulah ulama-ulama menyatakan menyentuh orang perempuan ini dengan sengaja, orang yang bukan mahram kita, adalah haram dan membatalkan wuduk. Pada mazhab Syafi'i, pada mazhab lain tak batal melainkan dengan syahwat, tetapi pada empat mazhab mengharamkan sentuh dengan sengaja. Sentuh dengan sengaja. Jabat salam tu satu perkara yang dikira ta'zim, mengagung, memuliakan orang. Haram dah. Apatah lagi kalau ramah pada bau, 14 kali haram lagi.
Insurans konvensional telah difatwakan haram tahun 1973. Kedudukan insurans yang diambil oleh pihak bajikan terhadap pekerjanya kalau berlaku kemalangan biasanya mangsa menuntut ganti rugi terhadap syarikat insurans. Penyebab insurans si penyebab. Kadang-kadang kita dah tahu sama ada insurans itu konvensional, tak tahu konvensional atau tidak. Baik. Dia kata bila kita kerja dengan satu syarikat berlaku kemalangan, umpamanya melanggar motosikal, jadi insurans bayar kepada kita RM5,000 umpamanya, tapi kita tak tahu insurans ni daripada syarikat mana. Dia kata baik, kalau kita nak warak, kita bertanya kepada syarikat kita ni dia insurensnya siapa namanya, syarikat mana. Ada syarikat konvensional yang haram, ada insurans yang dihalalkan oleh Islam seperti insurans yang Islami yang menggunakan akad khairat. Jadi dah kita nak warak sangat, kita tanyalah company kita ni insurans mana yang kita dapat duit RM5,000 ni. Dia gitu. Sebab apa? Sebab walaupun kita ni tak suruh kita jatuh, kita rebah dan sebagainya, berlaku juga insurans itu kita kena tengok, jangan terima belaka. Cara pembelanjaan kita tak sama. Kalau dia insurans Islami, alhamdulillah boleh masuk dalam mulut kita. Tapi kalau yang konvensional, ulama-ulama sebut haram ni. Haram. Sebab apa? Sebab dia tidak ada akad khairat, makan hati orang secara batin. Dr. Wahbah Zuhaili sebut dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami, tak silap juzuk yang tambahan, juzuk yang ke-11, tentang insurans secara konvensional ini adalah haram. Dia panggil ghurur, tipu daya. Kita baru masuk mencarum RM15, tiba-tiba kemalangan dapat RM15,000 daripada duit orang yang tuan dia tidak pun akad khairat kepada tabung tersebut. Kalau macam khairat dibenarkanlah. Jadi sebab itulah memang antara haram dan syubhah daripada syarikat-syarikat kebanyakan insurans yang wujud di tempat kita. Jadi berhati-hatilah. Jadi kalau kita tak tahu, hak betul, hak molek ke hak tidak, tengok atas golik lah. Tapi sekarang banyak juga hak Islami, maka dia jadi syubhah. Manusia ni kalau kita nak warak, tinggallah yang syubhah itu. Tapi kalau kita nak ambil juga, maka sebaik-baiknya jangan gunalah untuk keperluan manfaat individu kita. Berilah sumbangan untuk kebaikan masyarakat. Buat tandas pondok, beki maknanya lambu apa benda ni, balai raya dan sebagainya. Ada titi rosak dalam kapur, boleh. Sebab tu ulama-ulama mengatakan boleh kita guna. Di antaranya faedah wang yang haram yang ada dalam saving account kita, jangan tinggal, ambil, gunakan untuk masyarakat, boleh untuk perjuangan umat Islam, untuk menentang taghut dan sebagainya. Jangan tinggal tu. Duit kita tahu dah banyak mana, faedah banyak mana. Sebab faedah ni bila ditambah interest, dia cover banyak mana. Kita ada 800 ditambah 170. Kita tahu. Jadi kita ambil daripada semua sekali, tolak 170, maka 170 itu beri sumbangan untuk perjuangan umat Islam. Faham? Jangan tinggal dalam tu kerana ada yang baki-baki daripada yang ditinggalkan oleh umat Islam, kerana tak mau ambil, tak mau makan riba dan sebagainya, digunakan oleh golongan-golongan Kristian untuk maknanya misionaris, gerakan kristianisasi di tanah Melayu. Jadi merugikan kita dah pula. Dia guna duit kita sendiri daripada faedah yang bank beri walaupun haram untuk tikam kita balik. Jadi kena berjaga-jaga. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalam.